Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Asyid Asmadi, mewakili Pilihan 3. Sebelum saya meneruskan bicara, saya ingin memperkenalkan setiap satu ahli frank saya. Pertama, Muhammad Fikri Iskandar bin Syukri. Kedua, Muhammad Iman Hakim bin Alias. Ketiga, Muhammad Lutfi Hadi bin Azban. Dan yang terakhir, Muhammad Syafir Rafi bin Sabri. Raja yang ditetapkan bagi pilihan kami ialah industri florikultur. Industri florikultur atau dikenali sebagai penanaman bunga-bungaan telah berkembang di Malaysia sejak kemerdekaan yang lalu. Pada awalnya, industri ini berkembang tanpa bantuan kerajaan. Namun, faktor pendorong seperti keuntungan yang lumayan, peluang perniagaan dan pemasaran yang berluas, terutamanya pasaran ekspor ke Eropah, Amerika Syarikat dan Jepun telah memberikan peluang kepada Malaysia untuk membangunkan industri florikultur ini. Pada pertengahan tahun 1980-an, pemberian insentif daripada kerajaan Malaysia telah pun membantu dalam membangunkan industri florikultur. Kemudian, pada tahun 2021, jumlah hasil florikultur hampir mencecah 420 juta ringgit Malaysia. Maklum sahajalah, bunga-bunga di Malaysia mempunyai keunikan tersendiri dan sedap mata memandang. Misalnya, bunga orkid, kekwa dan juga mawar. Perkembangan positif ini didorong oleh permintaan yang tinggi daripada negara luar. Nampaknya, industri florikultur ini tidak boleh dipandang sebelah mata kerana industri ini boleh menyumbang dalam membantu ekonomi negara. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada saudara Fikri. Terima kasih kepada saudara Akil atas maklumat yang telah disampaikan sebentar saja tadi. Seterusnya, antara sebab Malaysia sesuai untuk menjadi pengurus dalam sektor florikultur ialah Malaysia mempunyai suhu iklim yang panas serta cuaca yang lembap. Hal ini sangat menyokong warga Malaysia untuk menanam pelbagai jenis bunga, terutamanya bunga yang beriklim panas. Ditinjau dari skop yang lain, evolusi perindustrian florikultur telah bermula pada akhir abad ke-19 di Inggeris. Untuk pengetahuan semua, pusat pengeluaran dan pemasaran florikultur telah diusahakan sejak tahun 1970 yang ditempatkan di Jepun, Amerika Syarikat dan Eropah Barat. Setelah dikaji semula, pengeluar terbesar di dunia ialah Belanda dengan kadar 52%. Lain daripada itu, pengeluar utama produk florikultur ialah Colombia dengan kadar 15%, Ecuador 9%, Kenya 7%, Belgia 3% dan Ethiopia 2%. Termasuklah Malaysia, Israel, Jerman dan Itali yang mengeluarkan produk florikultur sebanyak 1%. Sekian daripada saya, Muhammad Fikri Iskandar bin Syukri. Saya serahkan maklumat seterusnya kepada Muhammad Iman Hakim bin Alias. Terima kasih kepada saudara Fikri tentang penerangan kita tadi. Saya ingin membicarakan tentang manfaat florikultur terhadap negara. Industri florikultur merupakan industri yang penting terhadap perkembangan ekonomi negara. Sebahagian besar produk florikultur di Malaysia adalah untuk pasaran ekspor di luar negara. Banyak manfaat yang boleh kita ketahui tentang industri ini. Antaranya ialah dapat memberi peluang pekerjaan kepada usahawan tani tempatan. Hal ini dikatakan demikian kerana permintaan yang semakin meningkat di pasaran global dalam industri florikultur ini. Sebagai contoh, bunga orkid merupakan produk bernilai tinggi dan mempunyai permintaan pasaran tumbuhan. Kesannya, industri ini dapat dijadikan sebuah pekerjaan sekaligus dapat meningkatkan ekonomi negara. Sebab sejarah kata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kesimpulannya, industri tani merupakan
industri yang penting terhadap ekonomi negara. Jadi kita haruslah memandang tinggi terhadap pekerjaan tersebut. Sekian daripada saya teruskan kepada saya serahkan kepada Dr. Yadi untuk penerangan seterusnya. Terima kasih kepada saudara yang Hakim atas penerangan beliau tentang manfaat florikultur. Sekarang saya akan terangkan kepada anda tentang sebab-sebab florikultur di negara kita semakin meningkat. Antara sebab florikultur semakin meningkat di negara kita ialah permintaan pasaran yang sangat tinggi oleh luar negara. Hal ini dikatakan demikian kerana jasan dalaman dan luaran perumahan ada dikelilingi oleh bunga-bunga yang diperoleh oleh jasan dalaman, oleh bunga-bungaan. Selain itu, rakyat juga didorong oleh masyarakat untuk melibatkan diri dalam industri florikultur. Ini dikatakan demikian kerana rakyat dapat menjalankan duit daripada menjual bunga-bungaan yang diperoleh daripada florikultur. Itu sahaja. Mahfil Ministry Agriculture, Food Industry dan organisasinya seperti MADI telah berusaha betul untuk membuat teknologi pertanian yang baharu untuk memudahkan para pengusaha florikultur. Sejak itu saya perbincangan saya tentang sebab-sebab florikultur semakin meningkat di negara kita. Saya akan serahkan kepada Syafiq Rahmi Sabri untuk menerangkan kesan-kesan florikultur. Terima kasih kepada saudara Mufti Hadi atas penerangan Ustaz tadi. Saya Syafiq Rahmi Sabri akan meneruskan perbincangan ini. Dalam hal perindustrian bunga negara ini terdapat pelbagai kesan limpahan positif yang terwujud dari segi mengaju pertumbuhan ekonomi negara ataupun sektor-sektor yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia mempunyai kelebihan dari segi kekayaan biodiversiti. Yang berupaya menjana pendapatan sekaligus meningkatkan sumbangan kepada pihak perindustrian florikultur negara. Jelaslah bahawa pengurusan cekap dan pemasaran yang efektif membolehkan pelaburan dalam bidang florikultur memberi pulangan yang baik kepada ekonomi negara. Oleh itu, pihak kerajaan seharusnya menitikberatkan atas dalam industri florikultur ini kerana ia merupakan salah satu cabang dalam menstabilkan ekonomi negara. Jika ada soalan, kami akan menyediakan jawapan bukan harapan. Sekian sahaja dari bulan kami. Sekian dan terima kasih. Maafkan saya ingin memulangkan balik kata-kata Timbalan Kementerian Pertanian iaitu Datuk Seri Ahmad Amzal. Beliau mengatakan permintaan yang semakin meningkat di pasaran global dan industri florikultur ini pastinya memberikan peluang kepada pengeluar tempatan untuk terus merokok dan membangunkan peluang untuk peluang pasar baru. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Sektor ini sepatutnya dijadikan teras dalam ekonomi dan menjadi pemancing dalam memajukan sebuah negara. Sekian daripada kami bulan 3. Mohon berdiri.